Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to Ichans TV. Okay guys, hari ni aku nak sembang sikit tentang KWSP ataupun EPF. Okay, tentang kenyataan media yang telah dikeluarkan hari ni. Mengikut kenyataan media KWSP 2 Disember 2020, okay, diorang bagi dua kategori. Okay, sekarang ni kita tengok kategori satu dulu. Kita fokus pada kategori satu. Okey, kategori satu ni semua orang sedia maklum lah, yang terkesan, mereka-mereka yang terkesan disebabkan tak ada income, yang berniaga rugi, suri rumah yang tak ada income, yang kena buang kerja dan sebagainya, InsyaAllah akan senang nak apply iSinar ni. Okey, dan juga ahli yang masih bekerja tapi dia ada mengalami pengurangan gaji, maksudnya gaji pokok dia ataupun gaji basic dia kena tolak, ataupun allowance dia ataupun overtime dia kena tolak. So insyaAllah kategori satu ni senang nak apply. Bagi siapa-siapa yang kategori satu ni, kira Alhamdulillah lega sikit lah. Maksudnya dah tak perlu dokumen sokongan, dah tak perlu orang kata syarat-syarat yang diperlukan oleh KWSP. Maksudnya kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP. Dan ahli hanya perlu memohon secara online saja, okay, melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 21 Disember 2020. Senang cerita, bagi individu yang berada di kategori satu ni, insyaAllah memang akan layak lah untuk terima 10,000 apa yang kita apply. So pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari 2021. Bagi kategori 2 pula, okey, yang ni korang kena tengok betul-betul, kena baca betul-betul. Okey, sebab dia dah highlightkan tulisan hitam tu. Okey, jadi korang kena faham betul-betul. Okey, kategori ini adalah untuk ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas. Ya, ini termasuklah pengurangan gaji, allowance atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa selepas 1 Mac 2020, yang mana pengurangan tersebut hanya boleh dikenal pasti melalui dokumen yang diberikan. Okey, kat sini aku rasa ramai orang yang akan anggap benda ni masalah. Okey, sebab apa? Sebab sekiranya sepanjang PKP, okey, sepanjang PKPB inilah, okey, sekiranya korang masih bekerja dan gaji korang tak ada penolakan apa-apa, maksudnya gaji macam biasa, memang agak susah sikit untuk apply. Sebab apa aku kata susah sikit nak apply? Okey, korang baca dekat situ. Okey, untuk melancarkan proses pengesahan, KWSP memerlukan dokumen sokongan daripada ahli. Nampak tak guys? Maksudnya korang kena ada proof. Maksudnya korang kena ada, kira korang nak apply ni kira bersyarat lah. Okay, korang kena ada slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan, dan notis perberhentian atau pemotongan allowance atau tuntutan kerja lebih masa. Korang kena ada benda-benda ni. Okay, jika dokumen di atas tidak boleh dikemukakan, sebarang dokumen sokongan lain macam contoh penyata bank atau surat pengesahan majikan, barulah KWSP cuba beri pertimbangan semula. For sure aku rasa memang ramai orang komplain sebab masing-masing nak duit diorang dekat KWSP, sama ada income diorang terjejas ataupun tak sepanjang PKP ni. Sebab hari tu masa belanjawan 2021, kerajaan pun dah umumkan yang 8 juta pencarum KWSP boleh mengeluarkan at least 10,000 daripada akaun satu. Okay, so korang kena faham betul-betul. Okey, seterusnya kita tengok jumlah kelayakan iSinar ni macam mana pula. Okey, dia tulis kat situ, ini tertakluk kepada baki simpanan akaun satu ahli berdasarkan butiran terkini seperti berikut. Okey, yang kategori A, contohnya ahli yang mempunyai baki 100,000 dan ke bawah dalam akaun satu. Maksudnya korang punya KWSP akaun satu bawah daripada 100,000, boleh membuat pengeluaran sehingga jumlah maksimum 10,000. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga jumlah maksimum 5,000. Okey, yang ni aku ikut pemahaman aku, pembayaran
ni kita bukan dapat one off payment kalau tak silap aku, sebab dia tulis kat situ dalam tempoh maksimum 6 bulan. Kemungkinan dalam 6 bulan tu mungkin KWSP akan bayar sikit-sikit. Okay, mungkin kita tak akan dapat 10,000 selepuk macam tu. Sebab dia dah kata kat situ, okay, dengan bayaran pertama sehingga jumlah maksimum 5,000. Mungkin ada rezeki bulan 1 nanti kita dapat 5,000 dan bulan 2 kita dapat lagi 5,000, ataupun mungkin 2,000 ataupun mungkin 1,500 dan sebagainya. Tidak seperti yang mereka katakan hari tu, dapat terus selepuk 10,000. Okey, ni yang ni aku ikut pemahaman aku lah. Yang B tu pula, okey, sekiranya baki akaun satu korang lebih daripada 100,000, okey, korang boleh keluarkan maksimum at least 60,000. So maksudnya, okey, sama juga macam A tadi. Okey, pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga 10,000. Jadi mengikut lagi pemahaman aku, KWSP takkan bayar dalam bulan tu selepuk one off 60,000. Jadi dalam masa tempoh 6 bulan tu, KWSP akan bayar sikit-sikit selama 6 bulan sehingga mencecah angka 60,000 tu lah. Dekat sini KWSP sertakan contoh graf sekali untuk korang semua faham. Okey, kita tengok graf yang belah kiri tu. Okey, simpanan akaun 1 yang 100,000 ke bawah. Okey, kalau contohnya korang tak ada 10,000 dalam akaun 1, okey, korang at least korang boleh tinggalkan dalam 100 tak silap aku. Korang boleh keluarkan 9,900 sebab maksimum dia 10,000 boleh keluarkan kan. Okey, jadi kalau tak cukup tu, maksudnya korang kena tinggalkan 100 baki dalam akaun 1 KWSP. Yang sebelah kanan tu simpanan akaun 1 lebih 100,000. Okey, dia punya perkiraan pun samalah. Okey, maksudnya jumlah maksimum korang tetap kena keluarkan 60,000 sahaja. Dan akhir sekali, aku tak nak korang tertipu dengan aplikasi-aplikasi palsu yang ada dekat Google Store korang. Okay, so jangan sekali-sekali upload MyFund lah, iSinar online dan sebagainya. Okay, sebab ini dikuatiri agenda scammer yang nak makan duit KWSP korang. Okay, silap-silap hari bulan kita yang melopong. Okay, kita just follow saja guideline daripada KWSP dengan ikut saja dia punya website iSinar tu. Okay guys, itu saja penjelasan aku mengenai KWSP. Aku tak tahu pendapat korang macam mana. Okay, yang pastinya banyak juga aku tengok feedback dekat Facebook, okay, berkenaan dengan kenyataan media KWSP hari ini. Terpulang kepada korang untuk menilai macam mana. Pendapat aku still ada pro and cons dia. Ada orang yang betul-betul susah, yang betul-betul memerlukan. Ada orang yang rezeki dia tak dibuang kerja, yang bisnes dia semakin bagus. Dan ada yang kata, suka hati aku lah duit KWSP aku punya kan, aku kerja penat-penat dan potong KWSP. Suka hati aku lah duit aku kan, aku nak pakai KWSP untuk apa semua, suka hati aku lah duit aku. Ada yang petikai yang macam tu. Dan ada lagi komen-komen yang daripada Facebook lah kebanyakannya. Aku tengok dan aku baca yang, yelah, duit KWSP kan, duit aku. Nak keluarkan kena tunggu umur 55 tahun, kena tunggu umur 60 tahun. Entah aku panjang umur ke tidak. Bila ada peluang untuk keluarkan duit aku sendiri dekat KWSP, then why not keluar sekarang. At least dapatlah merasa, sebab umur kita pun belum tentu boleh hidup lama ataupun tidak. Okey, apa-apa sahaja komen korang, apa-apa sahaja pendapat korang, pada aku tak ada yang salah dan tak ada yang betul. Okey, masing-masing mempunyai pendapat. Cuma kita sebagai rakyat Malaysia kena behave lah, behave untuk mengeluarkan satu-satu statement yang boleh memecah belahkan perpaduan. Stoplah komen yang mengecam-ngecam dan sebagainya. So insyaAllah apa yang berlaku sekarang pada aku, situasi sukar sekarang yang berlaku, semuanya ada hikmah dia. Okay, carilah hikmah tu. InsyaAllah
apa-apa pun yang berlaku pasti ada hikmah dia. Okay, yang penting kita muhasabah diri, kita start develop new skill, apa-apa saja yang boleh kita dapat daripada skill baru untuk tingkatkan pendapatan kita, InsyaAllah go ahead. Dan bagi yang dah dapat, okay, bagi yang boleh apply KWSP, boleh apply, keluarkan duit korang dekat KWSP. Hopefully kita sama-sama guna duit tu sebaik mungkin lah. Whatever it is, apa-apa pun berbalik pada kita. Kalau korang salah guna, duit korang kan. Kalau korang dapat guna ke saluran yang betul, InsyaAllah dia akan jadi baik. Okay, itu saja video kali ni daripada Ichans TV. Okay, InsyaAllah jumpa lagi for the next video. Terima kasih pada yang dah subscribe. Yang belum subscribe lagi, please subscribe Ichans TV. Tolong aku sama-sama untuk naikkan lagi channel Ichans TV ni. Bantu aku sama-sama untuk monetize aku punya channel, InsyaAllah. Ini pun antara salah satu inisiatif aku untuk tambah lagi pendapatan aku yang dah sedia ada, okay, melalui YouTube. Okay, InsyaAllah kita jumpa for the next video. Assalamualaikum, bye bye.